Stres, satu perkataan yang tidak asing lagi bagi kita semua. Ia merupakan satu fenomena di mana individu berasa terdesak terhadap suatu peristiwa yang telah berlaku atau dialami oleh mereka. Saya pasti bahawa setiap manusia di muka bumi ini pernah mengalami stres dalam kehidupan mereka. Persoalannya, apa yang kita perlu buat supaya kita boleh menangani stres dengan cara yang betul? Marilah kita lihat apa yang dilakukan oleh Evelyn, seorang pelajar tahun akhir UNIMAS yang mengalami stres dalam pembelajarannya. Evelyn berasa buntu untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Dia tidak pasti apa yang patut dilakukan olehnya. Lalu, dia termenung di hadapan laptop. Daripada teruskan termenung, dia membuat keputusan untuk berehat sementara melayari akaun Instagramnya. Tiba-tiba, dia terbaca iklan mengenai kumpulan helping session yang diadakan untuk membantu individu yang mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Hal ini demikian menimbulkan rasa minat Evelyn untuk menghubungi talian yang diberikan. Setelah menghubungi pihak helping session, mereka pun menetapkan temu janji atas persetujuan daripada Evelyn sendiri. Pada hari temu janji, sesi tersebut dijalankan antara Evelyn dan juga dua orang helper menerusi platform online iaitu Zoom Meeting. Saya Rafilah Chai dan dia pula Robert. Kami telah dilantik oleh kumpulan Helping Relationship untuk membantu awak. Pertama sekali, terima kasih kerana telah menghubungi kami dan membuat temu janji bersama kami. Awak menghubungi kami untuk meminta coaching session bagi masalah yang awak hadapi. Jadi kami akan cuba sedaya upaya untuk membimbing awak menyelesaikan masalah itu ya. Okey Evelyn, sebagai permulaan, awak boleh menceritakan dahulu masalah atau apa isu yang awak tengah hadapi sekarang. Tetapi sebelum itu, saya ingin menyatakan bahawa kami dengan amanah dan bertanggungjawab berjanji bahawa segala komunikasi perbincangan kita sesi ini akan kami simpan dan bersifat sulit. Awak boleh mempercayai kami sebagai helper yang awak yakini. Okey, terima kasih Rafilah dan Robert kerana ingin meluang masa untuk mendengar masalah dan luahan saya. Masalahnya begini, saya merupakan pelajar tahun akhir. Oleh itu, oleh sebab semester ini merupakan semester terakhir saya mengalami kesukaran dalam mengurus pembelajaran bagi menyiapkan projek akhir tahun, assignment dan mendapatkan markah yang bagus untuk ujian akhir tahun yang akan datang. Pada ujian pertengahan semester ini, saya tidak mendapat keputusan yang saya inginkan walaupun saya sudah cuba sedaya upaya. Sebagai contoh, saya telah membuat ulang kaji berkali-kali pada topik yang akan keluar serta menghafalkan nota-nota yang penting. Bagi saya, teknik ini sudah sepatutnya mencukupi untuk membantu saya menghadapi ujian tersebut. Namun, saya tetap mendapat markah yang sederhana. Saya tidak pasti bagaimana yang saya perlu perbaiki kerana teknik pembelajaran yang saya praktikkan ini nampaknya tak berkesan lagi. Hal ini membuat saya rasa hilang hala tuju sehingga saya berasa sangat letih dan mengalami stres. Oleh itu, saya memerlukan bantuan daripada coaching session ini. Saya ingin mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada kalian mengenai masalah yang saya hadapi ini. Terima kasih atas luahan masalah awak Evelyn. Baiklah, sebagai seorang pelajar kan, kita pasti tidak dapat lari daripada apa-apa masalah, terutamanya stres dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, Cik Evelyn telah membuat tindakan yang tepat iaitu menghubungi kami bagi meluahkan perasaan Cik dan meminta nasihat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh awak. Kami akan membantu dan mengajar awak dengan segala ilmu dan pengalaman yang kami ada. Boleh tak Evelyn menceritakan kepada kami secara lebih terperinci mengenai teknik pembelajaran yang telah awak praktikkan untuk ujian yang lepas? Okey, apabila menjelang hari peperiksaan, pensyarah akan meminta pelajar
untuk fokus pada beberapa topik. Maka, saya akan membuat persediaan dengan membuat nota pada bahagian yang penting saja. Selepas itu, saya akan menghafal nota-nota yang telah saya buat semasa ulang kaji. Selain itu, saya juga membatalkan aktiviti-aktiviti lain agar saya mendapat lebih banyak masa untuk mengulang kaji. Saya juga lebih fokus pada subjek yang sukar sahaja sebab bagi saya, subjek yang senang ni boleh ditangani kemudian. Itu sajalah yang saya buat. Oh, daripada apa yang saya nampak, kekuatan awak dalam pembelajaran adalah lebih kepada menghafal. Kemungkinan teknik awak dalam menghafal boleh dibaiki dengan memahami konteks yang dipelajari. Selain itu, awak juga boleh membuat latihan secara berulang kali seperti memecahkan topik-topik yang kompleks menjadi ringkas. Dengan ini, proses penghafalan tidak lagi akan mengambil masa yang lama. Menghafal dengan cepat merupakan bakat yang penting di dalam pelajaran. Dengan teknik yang betul, proses menghafal tidak sepatutnya menghalang awak daripada menjalankan aktiviti lain. Mengulang kaji dengan rakan-rakan juga boleh menimbulkan suasana yang lebih efektif di mana sesi soal jawab boleh diadakan. Dengan ini, proses mengulang kaji tidak lagi membebankan. Oh, okey. Saya akan mencuba cara tersebut. Mungkin ia berkesan terhadap saya? Okey, Evelyn. Selain itu, boleh saya bertanya tentang jadual belajar? Adakah awak mempunyai jadual belajar atau jadual harian dalam aktiviti harian awak? Okey, secara jujurnya saya tidak menggunakan sebarang jadual belajar atau jadual aktiviti harian sepanjang pembelajaran saya secara online di rumah. Hal ini disebabkan saya tidak tahu apakah cara yang terbaik untuk membuat jadual belajar yang efektif untuk diri saya. Tidak mengapa, Cik Evelyn. Kami boleh membantu awak di dalam cara membuat jadual belajar yang efektif mengikut masa dan aktiviti harian Cik supaya masa belajar Cik lebih teratur dan mencukupi. Untuk menyediakan jadual yang efektif, awak perlu menaraikan segala aktiviti penting yang awak hendak lakukan dahulu. Sebagai contoh, menyenaraikan masa belajar atau masa kelas awak dan senaraikan aktiviti harian yang awak nak lakukan. Barulah pembahagian masa itu lebih teratur dan tidak menjadi terpadat. Selepas mendahulukan aktiviti penting seperti waktu kelas dan ulang kaji, awak juga boleh memasukkan aktiviti harian di dalam jadual tersebut. Jangan lupa masukkan masa Cik berehat atau beriadah. Beriadah dan berehat merupakan salah satu masa yang di dalam pembelajaran. Dengan ini, Cik Evelyn akan merasa lebih tenang, kurang tekanan dan sentiasa ceria. Cik Evelyn, boleh saya tanya, adakah Cik selalu beriadah atau mempunyai masa untuk berehat? Saya tidak mempunyai masa untuk berehat atau beriadah kerana apabila saya mempunyai masa lapang, saya perlu mengurus urusan di rumah seperti mengemas rumah dan sebagainya. Ini membuat saya berasa sedikit tertekan kerana di samping saya perlu berehat, saya juga perlu melakukan aktiviti di rumah seperti memasak, membersihkan lantai. Manakala adik-adik saya tidak membantu saya langsung dan tidak memahami keadaan yang saya hadapi sebagai seorang pelajar yang belajar secara online di rumah. Okey, baik Evelyn. Saya faham keadaan awak tersebut. Ini kerana tidak semua orang termasuklah keluarga kita sendiri boleh memahami perasaan dan masalah yang kita hadapi. Ya, betul tu Rafilah. Tidak semua orang memahami apa yang saya hendak kecuali diri saya sendiri sahaja. Tapi apa-apa pun saya akan mencuba nasihat dan ajaran Rafilah dan Robert. Baiklah Evelyn, kami berharap Cik Evelyn dapat mengatasi masalah Cik secepat mungkin.
Terima kasih Evelyn kerana telah menghubungi kami. Kami juga berharap ada perubahan kepada diri Cik dan saya berharap pada masa perjumpaan kita akan datang kami dapat melihat perkembangan positif dari Cik Evelyn. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Setelah mengikuti sesi temu janji tersebut, Evelyn berusaha untuk mengikuti nasihat dan cadangan yang diberikan oleh Robert dan Rafilah. Setelah beberapa minggu, sesi yang diadakan ternyata memberikan kesan positif terhadap kehidupan Evelyn. Kini, dia berasa lebih tenang apabila menghadapi lambakan tugasan yang diberikan serta ujian yang kian berhampiran. Pada sesi kedua yang ditetapkan, Evelyn dengan gembiranya menceritakan perasaannya sebelum dan selepas menerima sesi bantuan tersebut. Hello, Rafilah dan Robert. Apa khabar? Hai Evelyn. Wah, awak nampak ceria hari ni. Baguslah kalau macam tu. Awak sudah menunjukkan sikap positif, iaitu sentiasa senyum dan ceria dalam kehidupan harian awak. Ya, betul tu Rafilah. Saya rasa lebih bersemangat sekarang dalam melakukan apa-apa aktiviti tanpa perlu rasa bersedih ataupun mungkin masalah lain. Saya turut bergembira apabila mendengar berita tersebut. Jadi maknanya awak telah berjaya menyelesaikan setiap satu masalah yang awak hadapi sebelum ini dengan hati yang terbuka dan mampu untuk memperbetulkan semula keadaan. Jadi Evelyn, apa yang awak rasa sekarang? Adakah lebih baik daripada yang sebelum ini? Saya rasa lebih baik dan tenang dari sebelum ini kerana saya telah berjaya mengubah cara saya mengurus masa serta tekanan dalam membuat assignment dan aktiviti hari di rumah. Saya rasa sangat bersyukur kerana telah membuat tindakan yang tepat, iaitu menghubungi kalian untuk membantu saya. Saya berasa sangat yakin dalam melakukan apa-apa tugasan yang diberikan dan saya juga yakin dapat menghadapi peperiksaan akhir semester saya dengan baik kerana dengan adanya jadual yang telah saya buat. Saya telah berjaya untuk melakukan perubahan dalam segalanya. Terima kasih Rafilah dan Robert kerana kalian berdua sudi untuk membantu saya. Sama-sama Evelyn. Lepas ni kalau Evelyn. Jangan segan untuk hubungi kami lagi ya.